بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فأوصيكم وإياي بتقوى الله والسمع والطاعة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله مولانا العظيم. Yang mulia Tuan Pengerusi Majlis dan juga yang mulia para ahli jawatan kuasa di sini, tak payah kita sebut satu-satu, dan secara umumnya para hadirin, hadirat yang turut hadir bersama di majlis yang seperti ini. Semoga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lebih dulu sebelum daripada kita memberikan ucapan sedikit, patah dua kata, lebih dulu kita ingin memberi maklumat dan memberitahu. Jadi sebenarnya majlis yang seperti ini, jemputan yang seperti ini sudah pun beberapa tahun dan kita diuzurkan tak boleh hadir. Tapi pada malam ini yang saya sendiri pun tak sangka bahawa nak boleh hadir di majlis yang seperti ini. Dah beberapa tahun yang dulu dijemput. Kalau dulu ingat bahawa masa buka majlis baru di sini juga dijemput dan sanggup insya-Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apabila sampai masanya yang ditetapkan, diuzurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seolah-olah terasa terdekat hutang lah. Kerana dia menjemput dulu, kalau tak silap masa tu dia diketua dalam Ustaz Berazak. Ada yang menjemput masa tu Bapa di Syafi'i, tapi tak diizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mana-mana pun tidak keluar, kecuali hanya majlis yang tetap. Setiap hari Sabtu di Masjid Jami'ah berbentuk mengajar secara baca kitab. Dan pada pagi hari Jumaat, bila
hari Ahad itu di Masjid Jami' Dala, disertai pula di rumah sendiri pada hari Ahad. Kalau dulu hari Ahad dikapurkan dengan kebaikan. Selepas pada uzur hanya digantikan buat majlis yang ganti masa kebaikan dulu, ganti di rumah, balik jalan di rumah. Itu hanya saja majlis secara umum. Adapun secara jemputan sudah diputuskan. Ini pun apabila jemput, mana kata sanggup tapi nanti tengok sampai masa diizin atau tidak. Jadi alhamdulillah dengan tak disengkok-kok, dengan sehatnya, afiatnya, dapat kita mari bertemu dengan saudara-saudara kita hadirin yang turut hadir mari daripada rata-rata tempat. Barangkali kerana kejujuran, kesungguhan, niat yang shadiqah, niat yang baik, betul-betul untuk kita nak bekerja sama, untuk nak membaiki, untuk nak mengislam, terutama sekali diri kita sendiri masing-masing. Kerana paling utama sekali Allah Subhanahu wa taala suruh menjaga diri kita sendiri. أنفسكم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله مولانا العظيم. Jadi Allah suruh kita beringat diri kita sendiri. Inilah makna kata musuh perang dengan diri sendiri itu lebih amat berat, lebih pada lain lagi. Allah sana kata anfusakum, hei orang-orang yang telah beriman, bukan orang yang baru nak beriman. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang telah beriman, sudah ada iman dah. Bukan kata yang belum beriman dah. Kita sudah ada iman, sudah ada kepercayaan kita dah. Jaga kamu, beringat kamu. Kerana ambil mari daripada perkataan mari daripada yang ngaji fa'adullah wa qayaqi wiqayah. Arti jaga, arti beringat, arti dirau, banyak arti-artinya. Awasi. Mana Allah Ta'ala perintah kepada kita supaya kita beringat. Beringat akan siapa? Beringat akan diri kamu sendiri. Hanya jaga kamu akan diri kamu sendiri. Dan dalam hadis pula Nabi SAW sebagai nak tunjuk ajar kita selaku umat, sedangkan dia adalah nafsu yang cukup baik, Allah menjagakan dia. Tapi tengok dalam tawaduk dan tampil dia nak mengajarkan kita umat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Selalu kita dengar khutbah-khutbah tu, selalu kita dengar. Kadang-kadang setiap jemaat kita dengar. Dalam ucapan kita selalu dengar khutbah yang dibawa oleh Nabi SAW. Dalam artinya wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kami berlindung dengan Allah daripada segala kejahatan diri-diri kami. Walhal Nabi SAW, dia adalah Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, Sayyidul Khalqi wal Anam. Dia tu yang sampai dikatakan
kerana nak lahir dia lah dijadikan alam ini. Wujud segala alam makhluk ini kerana dia lah al-mawsufi bitaqaddumi wal awwaliyah. Tapi tengok dengan baik dia pun, dia kata kami berlindung dengan kau ya Allah daripada segala kejahatan diri hati kami. Wa min sayyiati a'malina, dan kami berlindung dengan kau ya Allah daripada segala keburukan kejahatan kerja-kerja kami. Wal hadiyah adalah contoh teladan bagi kita umat. Allah pilih lebih dulu lagi untuk menjadikan contoh, menjadikan tauladan. Dia bahasa siapa yang apa suayang. Nak jadi contoh, nak jadi tauladan ni kena cukup-cukup baik. Sehingga nak kritik tak boleh, satu pun tak boleh. Kalau orang kritik juga, berarti orang tak kenal dia. Orang tak kenal dia, kritiklah dia. Rasul itu yang majnun, Rasul itu syair, kahin, orang tak kenal dia. Begitulah kita sama kita pun bila tak kenal. Kalau kenal zahir saja tak kenal batin pun kritik juga. Apabila kenal kebaikan kita tak kritik. Kalau penuh kita kritik, bila kita sedar bahawa dia tu baik, yang kita kritik tak kena mengenal pun, kita beristighfar, kita minta berlindung dengan Allah, kita bertaubat daripada Allah. Kerana kita kritik orang yang baik, buruklah kita. Kita memburuk orang yang baik, buruk itu pulang kepada kita sendiri. Dengan sebab itulah kita dapat buat perhatian satu ayat, Allah suruh jaga diri kita sendiri. Dan Nabi pula sallallahu alaihi wasallam minta berlindung daripada kejahatan diri. Wal hadiya ma'sum, ia cukup baik, terpelihara. Allah menjagakan mereka daripada jatuh dalam keburukan. Dia sampai itu dia minta berlindung. Apa itu? Nak ada kita umat. Min babil aula, kita umat terutama sekali. Seolah-olahnya setiap saat kita minta berlindung dengan Allah, istighfar kita dengan Allah. Baik, maka bila kita kembali kepada jaga diri. Apa jaga diri? Tak ada manusia pada zahir tak jaga diri. Di sinilah perlu kita ambil perhatian. Diri dalam arti tubuh badan, diri dalam arti hati. Hak yang payah itulah anfus dengan mana diri, hati, nafs. Itu payah dimaksudkan. Maka itulah paling utama, merupakan asas. Sebab itu kita diajar. Satu, diajar sebagai asas. Tengok kita nak buat masjid, umpama nak buat rumah batu, bangunan yang tinggi, hak paling penting sekali apa? Asas. Tapak terpanggil kan. Kalau kita nak buat bangunan tu besar, lagi pula bangunan kita nak buat tinggi, bertekak-tekak, sampai 4-5 tekak, apa lagi naik sampai berpuluh-puluh, asas tu sangat-sangat penting. Ataupun kita panggil tapak, dia panggil tapak dalam. Kalau kita nak naik macam naik, kita tengok nampak lah ni eloknya masjid ni, besarnya kita paling kata masjid ni, luahnya, comelnya. Ini betul mana tengok comel, tengok luah, tengok molek, tengok mana, tengok atas. Tapi asas kita tak nampak, kerana itu di kamu. Begitu juga pegangan kita merupakan asasnya, tengok tak nampak. Yang kita tengok nampak atas zahir. Kalau yang rupa jangok kita kata. Rupa tegak kita kata. Sama pula dengan amalan zahir itu baik kita kata. Berjuruh kita kata. Maka pakaian semacam ini, pakaian berbailah. Pakaian guru-guru lah kita katakan. Bukan pakaian orang biasa katakan. Ini pandangan zahir. Tapi asas sebagai tapak dalam,
Itu tak ada siapa tahu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi pengukuran kukuhnya atas elok semua tu bina di atas asas. Inilah kita pun balik kepada dalam Islam kita mengajarkan asasuddin. Tapi kita tak masyhur mana panggil asasuddin. Kalau tanya asasuddin, apa asasuddin? Kita masyhur dengan usuluddin. Kalau sebut usuluddin, bahasa fikih sikit. Walhal makna dia. Usul, orang menjadi kalimah jamak daripada mufrad asl. Asal dengan mana? Asas. Jadi dia mesti ke Arab pula. Asal, asas. Bila main ke tempat kita lah, panggil tapak. Itulah. Dia menjadikan pokok. Maka terklik pada bicaraan iman. Maka dalam agama kita mengajarkan rukun iman. Dengan sebab itulah iman Islam dia kena ada simpul. Dia kena ada simpul. Tengok tali, kalau tidak ada penyimpul, nanti dia tak berapa nak lekat. Lalu tu ada simpul. Simpul tu lah dia panggil aqidah. Aqidah, simpul. Simpulan iman. Kalau kita dah pegang, kita dah mengaku, kena ada penyimpul. Kalau tak ada penyimpul, nanti dia terlupa. Nanti kena ada penyimpul, dia panggil aqidah. Dengan sebab itulah kita pada asasnya nak jadi orang mukmin mesti kena ada asas, kena ada iman. Iman itu disimpulkan dengan beberapa penyimpul. Itulah tulis mari aqidah. Ya kita simpulkan satu pegangan tu panggil satu aqidah. Maka kita diajar supaya kita tu berasas, berpegang dengan aqidah, dengan simpulan ahli sunnah wal jamaah radhiyallahu ta'ala anhum. Itulah, maka daripada situ kita mesti kenal panggil ma'rifat. Kita mesti kenal. Itu bina di atas kita orang yang beriman. Dengan demikian itu, apabila kita kukuh asas, apabila kita faham, kita reti, maka nak bina atas tu naiklah. Bila asas kita kukuh, ikutlah kita nak naik macam mana. Kita nak meja mana, kita minat bagaimana ilmu, kita nak belajar apa saja, semua itu ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah al-ayah. Tengok nenek kita Adam alaihi salam, walaupun kita tengok asal kejadiannya tanah, kita maklum asal kejadian nenek kita daripada tanah yang liat, tanah tin lazim, tanah liat pasal bergetah macam 10 kali terjamah dia dekat. Tin lazim. Tengok, walaupun asal dijadikan daripada tanah, pula dijemur, pula hanya kapal kering pula, hanya kapal jadi tanah yang keras, kita panggil tanah kering. Walaupun begitu bahaya kejadian, asal kejadian begitu, apabila Allah Ta'ala memasukkan roh ke dalam asal tanah tadi, maka berubah jadi daging, berdaging, berdarah, bertulang. Apabila jadi berdaging, darah, tulang, apabila penuh rohnya seluruh, maka boleh bergerak, boleh bercakap, boleh segala-galanya. Macam kita anak cucu gini. Maka itu tak apa lagi, walaupun dia baru saja datang, tapi Allah mengajarkan dia segala nama-nama dari Tuhan. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Dengan sebab itu, walaupun malaikat, makhluk hamba Allah yang bersih, dijadikan daripada nur, mulia, ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Dalam keadaan begitu pun ilmu tidak diajar kepada kita.
Tidak diajar pada dia. Dengan sebab itulah bila didatangkan benar-benar, maka ditanya malaikat, malaikat tak boleh menjawab. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Maka malaikat mengaku, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tengok, berjuru baik satu segi, tapi di segi dia tidak belajar ilmu, itu akan kata duduk ada tak tahu. Dengan sebab itu bila ditanya, mereka mengaku, Maha suci Engkau wahai Tuhan, kami tak dapat ketahui kecuali Engkau ajar beritahu kepada kami. Maka di sinilah kita bagi pula ilmu yang kita dapat, pengetahuan yang kita boleh tahu itu dan ini, kalau bercakap dalam bentuk hakikat, dari Allah yang beritahu kepada kita. Tetapi Allah beritahu kepada kita tu bermacam-macam. Ada memberitahu melalui sabab. Sabab kita mengaji, sebab kita berusaha tanya, sebab guru mengajar, sebab orang yang menghurai, kita dapat tahu. Maka ilmu yang kita dapat hakikat dari Allah, tapi melalui melalui kasbi, melalui usaha kita belajar menanya, dan balik ke hak guru pula hurai dan tunjuk jalan, maka kita dapat tahu. Maka ilmu dari Allah, sebab tu kita wajib syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat tahu satu pengetahuan, alhamdulillah, kurang-kurang. Kita tanya seorang, orang hurai kepada kita, kita dapat faham, alhamdulillah, barakallahu fi. Mana kita syukur Allah beritahu pada kita melalui seorang yang ajar. Semoga Allah Ta'ala berberkat pada mereka. Semoga Allah Ta'ala balaskan jazakallah khairul jazak, doa kepada orang tunjuk ajar pada kita, walaupun ia bukan bersama Islam. Kerana kita dapat tahu melalui arti secara hakiki yang kita dapat tahu adalah dari Allah. Tetapi melalui belajar. Ada dalam lagi, satu lagi, Allah beritahu terus dengan tak sabit dengan belajar. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Tengok Khidir alaihissalam, walaupun Khidir, atas banyakkan ulama mengatakan dia bukan nabi, hanya waliullah saja. Dia mentabak wali saja. Tapi kalau nak padu dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa nabi lagi rasul. Itu tinggi pangkat. Kalau katakanlah Khidir ni Nabi Allah, tinggi lebih Musa lagi, kerana Musa Nabi lagi Rasul. Di kalangan Rasul pula, Musa ni dalam kelas dia 3 daripada ulul azmi, tinggi martabat. Tapi apabila Musa nak tahu sesuatu dia tak tahu, Allah Ta'ala beritahu dia ada seorang hamba yang lebih tahu padamu. Katanya ada riwayat, tak kala Musa berucap dengan kaum yang Bani Israel, kemudian ada seorang bertanya dia, siapakah yang lebih alim pada engkau pada masa sekarang? Orang tanya dia, Musa, siapa lebih alim, lebih tahu pada engkau sekarang? Maka Musa jawab, tak ada selain tahun aku. Musa jawab. Jadi betul dalam masa tu. Tapi orang pun kata dari segi apa dia, adab tu orang pun kurang sedikit beradab. Lepas tu kan, wallahu a'lam. Siapa lebih tahu? Wallahu a'lam. Bunyi beradab sikit. Di atas tahunnya aku, kan dia Nabi lagi Rasul. Maka di situ Allah Ta'ala beritahu kepada dia, ada lagi hamba ku yang tahu, yang mu tak tahu. Situlah terjatuh dalam hati Musa, minta tunjuk, minta beritahu dia nak belajar. Itulah ceritanya ya Allah Ta'ala ceritakan dalam suratul Kahfi, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. Akhir cerita, maka jalanlah Musa untuk nak cari ke seorang hamba yang Allah Ta'ala beritahu itu. Dengan ringkas cerita, akhir sekali berjumpa
fawajada fiha fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Maka bertemulah Musa, kerana kesungguhan dia cari, maka dia bertemu dengan seorang hamba tu yang telah Allah Ta'ala kata kami berikan rahmat dari sisi kami, wa 'allamnahu, dan kami telah ajarkan dia min ladunna, dari sisi kami, ilmu. Itu panggil ilmu ladunni, dengan tak melalui belajar, dengan tak melalui tanya menanya orang lain. Hanya Allah Ta'ala beri secara langsung. Di sini terkadang orang alim dalam maqam zahir tapi tak faham dalam maqam tu. Sebab itulah apabila dia bertemu sudah dah dengan Khidir, maka Musa pun minta. Qala lahu Musa, berkatalah kepada seorang hamba itu oleh Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Bolehkah aku nak ikutmu, nak turut sekali denganmu, tapi atas janjinya kamu ajar aku, kamu beritahu kat aku apa Allah ajar kepadamu. Maka Khidir pun kata selalu, qal innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sesungguhnya akal ya Musa, akal tak kuasa nak sabar daripada kerjaan itu. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Bagaimana mu nak boleh sabar sedangkan barang yang mu tak tahu? Tapi Musa pun jawab, qala satajiduni insyaallah sabiran wa la a'si laka amra. Selagi mu dapati aku, insya-Allah. Itu tak tinggal kita tak ni yang hari kita baca tadi, la ya'tu wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Selagi hidup kita insya-Allah kan. Maka Musa berkata, selagi mu dapati aku insya-Allah aku sabar. Wa la a'ti laka amra, dan tidak aku deraka bagimu akan pekerjaan. Apa buat apa aku boleh sabar. Baik. Maka dia pesan, ini adab kita nak belajar dengan guru ni, adab yang paling penting di antara lain. Bila kita pelihara adab ni penting, walaupun kita belajar nampak sikit je, kita belajar nampak tak banyak, tapi keberkatan Allah Ta'ala beri subur. Ibarat kata kita tanam kena cara, maka walaupun tanam tak banyak pokok, tapi buah dia tu subur. Itu keberkatannya panggil adab. Sebab orang-orang dulu kalau mengaji dia adab, dijaga adab belajar. Orang ni yang payah yang kita akhir zaman ni tak terjaga dari segi adab belajar. Tahu belajar je, sungguh belajar, berumur dalam belajar, sungguh. Kita kaca itu bagus. Tapi di segi adab-adab tu kebanyakan dia ke zaman tu rusak segi adab. Sebab tu kurang keberkatan. Buah-buah tapi buinah tak tanam. Itu jangan taruh. Kata dengan agama. Baik. Kemudian Musa walaupun dia tengok ya Nabi lagi Rasul, walhal beri gelar kepada Musa ni kalimullah. Cakapkan Allah. Walhal dia nak tanya Allah terus boleh. Apa-apa dia mesti dia boleh tanya Allah Ta'ala dia Rasul. Tapi Allah Ta'ala nak menunjukkan bahawa kebolehan itu bukan semata-mata kita. Allah nak beri pada siapa, dia berilah. Allah tak beri pada siapa, tak berilah. Sebab itu kita jangan berbangga dengan kita berilmu, kita berkepandaian, jangan berbangga, yakni jangan berbangga dalam arti ujuk rasa sombong. Kita jangan. Hanya kita berbangga boleh dari segi syukur nikmat Allah. Kita dulu mari daripada tak tahu, apabila kita belajar, kita tahu. Dulu kita belum tambah rendah, apabila kita usaha, diangkat kita naik tahap tinggi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Itu bangga dalam bentuk syukur, itu disuruh. Ada pun berbangga dalam bentuk unjuk, itu dilarang. Baik, kemudian Musa tadi ulah kerana dia tu mau kepada sesuatu diajar, maka dia kata, insya-Allah mu dapat aku sabar. InsyaAllah
mendapati aku tak akan nakoh. Tidak tak gagok. Baik. Lalu Khidir bukan hal minta dia. Qal berkata apa dia? Tak kalau apa dia Khidir kata pada Musa tadi, Musa pun sanggup, insya-Allah Taala dia akan sabar. Lepas pada tu Khidir kata pula. Khidir katakan fa in taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Ya besar. Kamu nak mengaji, mu nak tahu ngaku aja boleh, nak minta sekiranya kalau mu turut aku, nak belajar mengaji dengan aku, mu jangan ada tanya sesuatu yang berlaku di pada kita. Jangan tanya. Jangan aku cerita lebih tu. Ada guru kata jangan tanya. Tak ada tanya. Nanti aku akan wayak, tak tanya lagi. Tak ada apa. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita sambung lagi, maka apabila keputusan apa yang termati lah. Balik ke Musa pun tak apa, tangguh insya-Allah. Maka di sini kita boleh reti pula, kita ambil istibak pada situ. Tak mesti kita kata insya-Allah tu boleh tunai semua. Tapi ini satu amalan. Bila kita berjanji sesuatu, bagaimana? InsyaAllah. Bagaimana esok boleh pergi? InsyaAllah. Tiba-tiba sampai ke esok kan, tak boleh pergi. Kita tak harap sahabat kita insyaAllah. Tapi ada setengah orang kita tak harap ke insyaAllah. Ada juga. Bila kita janji nak pergi esok ni, jadi insyaAllah. Jangan insyaAllah. Jangan insyaAllah. Tengok ni kori berulang berapa kali ayat sudah halih lagu masuk dah tu. Jadi kita tu jangan insya-Allah. Jangan insya-Allah. Tak sedap dia insya-Allah tak ada. Jadi ikut tu. Walau tidak, masalah jadi tak jadi bukan kerja kita. Kalau sebab jadi tak jadi yang kita tak tahu ni lah kita kait insya-Allah ni. Faham nak lagu anak? Okey. Okey. Menok. Kita nak menentu. Bukan menentu rezeki kita. Kita hanya merancangkan saja. Yang menentukan Allah. Nampak kita tak pandang menentu, tak betul. Kita kata insya-Allah tu jika lu nak kena. Tengok Musa. Insya-Allah aku sabar. Insya-Allah aku tak gagak. Baik. Apa? Apabila bangkalaqa, maka berjalanlah dua itu. Bila keputusan dah berjalan. Wanita sanggup nak jam, wanita sanggup nak sabar, tak apa insya-Allah. Apabila berjalan, hatta ila rakiba fi safinah. Bila dia berjalan lalu ke patah nak dimurah, panggil. Perahu kapal ada panggil mari. Maka mari. Naiklah dengan ringkas kita dua itu. Apabila naik hatta idza rakiba fi safinati kharaqaha. Buat video lah. Kita mencarikan kapal perahu orang itu. Kata setengah ambil ukur ke apa cabut papai. Sedangkan perahu ni bila kita cabut papai tak masalah. Ini Musa apabila tengok muka dia, kita cabut ke papai perahu dia tu, kita kata selalu nak tak ada salah ni. Kita kata qal akharaqtaha lituriqa ahlaha. Musa kata akharaqtaha lituriqa ahlaha. Adakah engkau mencarikan kapal perahu orang ni supaya nak mengegelar ke tuannya? Muni sungguh hijau karo yang nyalah ni. Balik Musa tu tegak, terlupa hak lain tadi janji tak akan kata apa tadi. Maka Khidir pun kata, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Khidir kata, tidakkah aku pernah kata kamu dulu bahawa kamu tak boleh apa dia ni, mu tak boleh nak sabar.
Apa pula dia guna lam tastati'a, bukan la tastati'u. Kalau la tastati'u boleh kira lagi. Lam tastati'a, munita akan berkuasa. Dia mengaji lan harfun nafyin wa nasbin wa istiqbal. Munita boleh nak pegang. Tak kata dah kan? Maka Musa pun minta maaf. Qala la tu'akhirni bima nasitu. Musa kata, mintalah jangan ambil salah lagi bagi aku terlupa tadi. Aku terlupa abdan ni. Ni tempat kita nak hipung kata-kata. Tak semesti kita kata insya-Allah tu semua boleh buat. Tengok Musa dia nabi lagi, rasul lagi, alim lagi. Kalau kira, dia boleh. Tapi apabila dia situ, apabila dia tengok menyalahi syariat, zahir syariat salah. Mana kata salah? Satu hidup guna bagi orang yang tidak izin buat. Salah dah. Yang kedua pula duk rusak pula dah. Tu Musa tegur. Tapi oleh kerana perjanjian tadi dia terlupa. Dia kata mintalah la tu'akhirni bima nasitu wala turhiqni. Jangan sampai akhir Musa minta maaf lah kata mudah-mudah. Maka tak apa dah. Berjalan pula. Hebat lagi apabila dia berjalan lagi fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Maka berlangsunglah kedua-dua itu sehingga bertemu pula seorang budak. Tengok budak, bila sebut budak ni budak kecil, budak yang tak berdosa, budak yang tak bersalah. Tiba-tiba faqatalahu, maka bunuh boleh kuasa seorang hamba akan si budak itu. Allah ni lagi hebat pada pecah apa ni perahu tadi. Papai perahu tadi. Lagi hebat bunuh budak, apa salah budak. Waktu Musa pula kata, qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsi. Adakah mu hidup apa dia bunuh budak yang tak bersalah, budak yang bersih? Tak ada sebab dia bunuh ke apa, tak ada. Apa yang dia buat dia? Kata jadi kacaitan nukra. Mu ni buat kau jadi ikan. Tengok. Maka dia kata lagi, qal alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'i sabra. Ingat tadi. Ayat dah saja kamu tak ada sabar. Ginilah sekali ni kata dia, jika aku tanya lagi selepas pada ni, mana kita dua ni tak ada lapan. Jadi balik Musa pada dalam kita ada nak dia. Balik dia berkata, apa dia? Semuanya engkau ni uzur dah daripada di sisi aku, tak ada nak belajar dah. Tak apa nak jadi. Sampai 3 kali. Apabila berlangsung pula dua tu, bertemu masuk satu kampung, minta jamuan daripada ahli kampung, tiba-tiba ahli kampung tak sanggup beri jamuan. Akhirnya kampung itu tak apalah, keluar pada kampung, tiba-tiba didapati ada satu dinding. Fawajada fiha jidaran yuridu ayyam qadda. Kita tengok dinding tersengah nak balik di satu di luar kampung. Maka fa'aqama, maka dia pun seorang hamba membetulkan. Maknanya pagar ada setengah dia betul, dia nak balik dia betul, jadi betul molek dia reti widome. Maka Musa dah tengok, Musa kata law syi'ta latakhadta alaihi adra. Dah mudah beki molek nak upah no. Jadi juga pada tu mana kata hawa kita masuk minta jamu, orang tak jamu kita minta nak minum air pada mata akak air salah gitu, haji buat beki pagar lah, tak kena nak buka korano. Tengok dia dapat saya boleh ilmu jadi sebab-sebab macam Allah Ta'ala buat. Lalu tu kerja pun kata hadza firaqu baini wa baini. Setakat inilah, mana inilah perceraian antara aku dan aku. Berarti Allah Ta'ala beritahu kepada aku yang Allah tak beri kepadamu. Ya Allah Ta'ala beri kepadamu, ya Allah Ta'ala beritahu pada aku. Arti ilmu yang ada padamu, ada padaku, Allah Ta'ala beri masing-masing. Ini apa ni? Nak jaga kata, kita mesti bersungguh dalam belajar, kita mesti usaha dan tutup. Tengok Musa sanggup berjalan kaki cari nak belajar, walhaja ilmu lipat. Dan Nabi kita SAW, dia mimpi minum susu laban. Tengok lipat lubang dua. Lebih sedikit dia beri pada Umar.
radhiyallahu anhu. Maka sahabat bertanya, apa ibarat daripada laban yang kau minum itu? Susu yang kau minum, apa takbirnya? Karena ibarat kata apa laban tadi? Maka ibaratnya, laban tadi ibarat ilmu. Allah Ta'ala beri padaku begitu limpah, seolah-olahnya limpah pada luar-luarmu. Lubang luarmu. Banyaklah Ta'ala beri. Maka di kalanya begitu pun, Allah suruh lagi, Qul Rabbi zidni ilma. Kata olehmu ya Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkan aku ilmu. Tengok, tak lagi sama. Sahabat tu kan kata dari pilihan kita, pakai umumnya ilmu dia tak habis. Dia tak habis diri kita mati. Kalau sehari hidup lagi, tak habis. Betul kita mengaji. Tapi untuk nak apa panggil, nak targhib, nak akak semangat, nak jadi rajin dalam belajar, lalu kita adakan buat derajat. Tak gitu. Untuk nak menggalakkan supaya kita rajin dan bersungguh. Tengok budak-budak kanak-kanak kita ajar dia cuba tak habis derajat ke dia. Nanti dia segan, nanti dia malas. Dia buat derajat, buat markah, buat kenen bagi dia galak, dia suka, dia rajin. Kita beri semangat tarwih kepada dia. Itu saja. Tapi yang sebenar hakikat ilmu tak habis. Kemudian katanya ada riwayat, bila kerja nak bersurai dengan Musa, dia tengok seekor burung duduk, akan dia wala paruh, dia muncul, dia panggil dia paruh, bukan dia wala dalam air gini, macam burung yang nak minum air kan, dia wala, maka kita kata, itulah ibarat apa? Ilmu yang Allah Ta'ala beri pada kita ni, macam basah dia dekat di paruh burung tu. Ayat tu sikit-sikit je. Kalau yang banyak lagi, macam lauk tak terpatai. Itu ilmu Allah Ta'ala. Banyak, macam tak terpatai. Sebab itulah, dalam kita betul mengaji apa saja kita nak mengaji ilmu Allah SWT, kita belajar, kita mengaji, bersungguh-sungguh setiap medan kita minat cara mana. Kita panggil sungai. Kita minat di mana, bahasa boleh di medan mana, kita pergi. Tapi, semua itu jangan tinggal ilmu syar'i. Ilmu agama ialah tadi itu klik pada asal dan fiqh pada agama. Fiqh ni bukan masuk ke ilmu fiqh. Fiqh mana faham, reti, halus. Fiqh al-fahmu lima daqa. Bahkan termasuk usuluddin, tasawuf, ilmu fiqh sendiri masih dekat fiqh. Sebab murad dengan fiqh tu faham, reti agama. Sahabat tu Imam Abu Hanifah dia menamakan ilmu usul dia panggil al-fiqhul akbar. Fiqh paling besar. Faham paling besar sekali apa? Usuluddin. Dia panggil al-fiqhul akbar. Tapi yang kita terkena usuluddin, fiqh tasawuf. Itu nama-nama bagai ilmu. Letaknya nama ilmu ni. Tapi pada asalnya al-fiqhu fiqhin. Fiqh bukti pada agama. Itulah di antaranya kita orang yang agama Islam, kita kena faham, kita kena mengerti setiap bidang. Kita mengerti dari mana jangan tinggal agama. Itulah dinasihatkan, kita ibaratkan masalah kita gabak kita isi penuh dengan segala bagai-bagai. Asal gabak kosong, macam apa? Gabak kita pikat. Gabak kosong, kita ibarat kita mula lahir daripada ibu kita kosong. Sebab Allah Ta'ala kata, Qad wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu sedangkan kamu tak tahu apa secara pun syai'an, tak tahu. Lepas tu kau tahu, kau kena pasal mulut, pasal budak, pasal rajin nanya kamu tu apa ya? Supaya apa ya? Kalau dia beli kot ayah, no ya tadi. Budak pasal rajin nanya tu memang budak ni rajin nanya. Dia nak dapat ilmu. Dia tanya orang tu, tanya orang ni cepat untung bila anak tanya kita. Ayah, budak saya nak tanya ke? Nabo. Ayah tanya kan, mungkin awak jaga. Ayat tu daripada tak tahu ibarat macam gabak kosong. Apabila gabak kosong, kita isi ke dalam gabak itu benda kita ni. Benda macam apa saja kita isi gabak. Bila isi gabak, dia di situ. Apa tu tunggu kepala. Kepala kita bila gabak hanya tengok macam kereta gabak bagai. Panjat ke gabak dia isi penuh. Apabila mari di kepala,
takut pak gabak saya kita bila hari lagi gobi kalau ada gabak gobi kan mapalon dia nah daripada golok apa golok teruk lagi kan mapalon tiba palo tak ada hari isi penuh pun tak berubah begitulah kita nak mengaji dalam macam mana kita minat dalam media biasa tak kita medan apa saja ada di kedokteran homo ada tapi semua pada gabok agama mana ayat jadi tapi kalau tak reka yang sini tu ada gabok tu ada gabok jadi berlepas jalan tu tolak tu pada kamar dia itulah ibarat kalau kita nak ngaji nak ini pun ini tapi dah tinggal agama kita urut agama, lebih lagi kita lihat etika kita ada alam dunia akhirat kan? Hidup mati, nanti kita lah tu. Alam dunia ada akhirat. Itulah di antaranya sebagai nasihat kita, iaitu kita bersungguhlah terutama muda-muda kita lebih lagi kita sedang belajar, sedang menutupi ilmu. Karena harapan pada orang muda harapan masa akan datang itu banyak harapannya. Tapi janganlah kita lupa ada agama. Jadi kita duduk kata agama itu moga-moga ini mengkawakan yang kita tulis pada asal kaji awal tadi anfusakum. Jaga kamu diri kan. Jaga daripada apa? Naran. Jadi kita sebut orang mati sekali lagi kita ada ahli pula. Jaga kamu, diri kamu dan ahli kamu. Naran. Itulah maksud jaga dan tinggal agama. Mengajilah agama. Sebab dia alhamdulillah tengok di tempat kita mengaji ini, nanti terfikir Allah Ta'ala ilham. Siapa pada orang mikir nak mengadakan masjid dalam tempat mengaji kan? Alhamdulillah syukur nikmat. Syukur nikmat. Maka dengan ada majlis ini merupakan majlis kesyukuran. Sebagai syukur nikmat di dalam Mahawidyalaya dalam Mohon ni ada masjid. Kerana masjid tempat tumpuan kita. Sehingga dipanggil kemuliaannya masjid Baitum min buyutillah. Masjid panggil rumah, satu rumah daripada rumah Allah. Jadi tak kala masjid ni tidak dinisbah kepada siapa-siapa, tak seperti rumah masing-masing. Rumah kita buat, bahasa pada rumah kita. Khalid buat, bahasa pada Khalid. Khalid beli rumah, bahasa pada Khalid. Muhammad beli sewa, bahasa pada Muhammad. Tapi bila masjid nak bahasa pada siapa, tak ada hak siapa-siapa. Hanya kaki tangan pegawai sebagai jaga. Imam, khatib, bila, kamakan dan sebagainya, itu sebagai jaga urusan masjid. Tapi hak siapa, tak ada hak siapa. Bila tak ada hak siapa, kembali pada Allah. Baitum min buyutillah. Satu rumah daripada rumah Allah. Dan dengan kita ada masalah, pergi ke masjid. Walaupun tak sempat masa nak pergi ke masjid, dia susah hati, masuk masjid. Dia susah hati, masuk masjid. Kadang-kadang orang susah, dia pergi dulu pada orang ni. Subuh tahu lagi, tengok anda dah duduk di dia. Kenapa tak ada seorang yang ada masalah tu? Lagi dari mana? Rumah Allah. Rumah besar sini tu. Rumah tinggi tu. Tinggal rumah hidup tak ada orang hidup masjid. Sebab dia cari rumah Allah. Ini ayat mulia dan masjid. Inilah bagaimana kalau rumah kita tadi dia. Yang mana kata masjid, kita memakmurkan dia dengan menghidupkan. Menghidupkan betul jamaah dan sebagainya. Ada pula majlis-majlis pengajian, ada Al-Quran dan sebagainya. Karena di rumah kita malu dan segan. Nak belajar di rumah orang malu dan segan. Saya juga bila di masjid, jadi kata-kata tak tidak malu. Jadi istilah kita pula menggalakkan supaya berjemaah. Kalau naik pada tempat tengah, panggil tak apa kita tetap pergi bayar. Kenapa? Sebab kata segar-segar mana. Bila di masjid tak ada segar, kerana tak ada rumah siapa-siapa daripada rumah Allah. Kalau segar juga, nafsu kita tak terima ya. Bila kita tak terima kita daripada tadi. Itulah di antaranya ini sebagai satu majlis kita menamakan masjid kesyukuran nikmat setelah kita adakan sebuah masjid. Bukan main harganya begitu-begitu tak semata nak buat dah. Itulah kita syukurkan. Bagi pelajar-pelajar kita rubuhlah keluar cepat untuk kita di masjidnya sampai kita mengaji. Itulah di antara sebagai nasihat
mengisikan keluar yang diizin Allah Ta'ala, boleh datang mari berkali dengan sekandak hati, dan khususnya kepada kaitannya pekerjaan di sini lah, dengan harap saksi minta abdi alhamdulillah dengan sehat. Maka sekadar saya dulu, lepas tu kita pergi kepada apa kata soalan yang